Saya, Syed Azmi Al-Habsyi, ingin memohon maaf di atas sebarang ketidaksenangan yang berbangkit disebabkan oleh program I Want to Touch a Dog baru-baru ni. Niat saya menganjurkan program ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk memesongkan akidah, menukar hukum hakam agama, mempersendakan ulama atau menggalakkan liberalism. Saya akui program ini mempunyai kelemahannya tersendiri. Ingin saya memohon ribuan maaf dengan secara tidak langsung menyinggung perasaan dan menimbulkan masalah kepada mana-mana pihak. Saya dengan sejujurnya tidak mempunyai mana-mana niat untuk mengguris sensitiviti rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Di sini saya perlu tekankan bahawa walaupun di dalam mazhab Syafi'i kita, ianya adalah najis, ianya adalah orang kata najis mughallazah, najis yang berat, tetapi haram bagi kita untuk melihat kepada anjing itu dengan pandangan yang hina. Di sini yang saya ingin tekankan, di sini saya ingin stres. Hukum hakam adalah sesuatu yang lain, tapi adab hati kita adalah sesuatu yang lain kepada anjing. Itu adalah yang lebih besar lagi. Kalau masing-masing daripada kita mendapat mesej ini dan pulang ke rumah dengan mesej ini, bagi saya ini satu kejayaan yang besar. Kerana kita telah mentarbiah hati kita. Kita mendidik hati kita untuk memandang bagaimana memandang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam mazhab Syafi'i, air liur dan juga bulu anjing adalah najis, dan pendapat daripada ulama bahawa pelumuran, seseorang yang melumurkan tangannya dengan anjing tanpa sebarang sebab adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Jika tanpa sebab yang memerlukan, yang menyebabkan, jika dia perlu untuk memegang anjing kerana dia merawat ataupun dia ingin menyelamatkan ataupun dia ada sebarang keperluan untuk memegang, maka tidak ada masalah di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi untuk memegangnya secara suka-suka ataupun memegangnya tanpa sebab, maka ianya adalah sesuatu yang dilarang. Saya rasa itu jelas mengenai najis dan juga Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video pada kali ini, kami ingin membincangkan tentang satu isu yang pernah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat tempatan kita, iaitu isu tentang kempen I Want to Touch a Dog. Kempen ini pernah dianjurkan pada tahun 2014 oleh saudara Syed Azmi Al-Habsyi. Jadi kita telah melihat video pada sebelum ini. Di dalam video tersebut, kita dapat melihat bahawa saudara Syed Azmi telah memohon maaf secara terbuka kepada semua pihak yang merasakan bahawa kempen itu telah mencetus sensitiviti di kalangan masyarakat tempatan dan juga sensitiviti terhadap agama kita sendiri, iaitu agama Islam. Tujuan mereka menganjurkan program ini adalah murni, namun terdapat beberapa pihak ataupun peserta yang menyertai program tersebut mengambil kesempatan ataupun mereka telah melampaui batas daripada yang sepatutnya. Sebelum program itu bermula lagi, pihak penganjur telah menjemput seorang ustaz, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, untuk berkongsi tentang hukum hakam dan juga sedikit cerita tentang anjing sebagai peringatan kepada mereka yang menghadiri program pada hari tersebut. Seperti video yang kami kongsikan sebelum ini, Ustaz Iqbal telah menekankan bahawa kita tidak boleh memegang anjing tanpa ada sebab yang munasabah. Seterusnya, konten yang akan kami berkongsi ialah tentang hukum, tentang isu-isu yang berkaitan dan juga pandangan orang ramai terhadap kempen ini dan juga isu ini. Assalamualaikum, nama saya Suleha. Hari ini saya nak ceritakan atau tunjuk kepada kawan-kawan semua tentang satu kempen, iaitu kempen I Want to Touch a Dog, di mana pernah menjadi bualan dan kontroversi tentang kempen ini. Kempen ini
dilahirkan pada 19 hari bulan Oktober 2016, di mana kempen ini diadakan di mana semua umat Islam dibenarkan menyentuh anjing. Dan banyak pendapat-pendapat ulama yang membantah tentang kempen ini. So, malah ada umat Islam sendiri yang mengokok kempen ini dan pergi menyertai kempen tersebut. Bahkan banyak sangat review positif dan negatif tentang kempen. So, lebih lanjut kalau semua so, saya tunjukkan kontroversi antara kempen ini dan apakah pendapat, pandangan tentang kempen. Okay, hi. Okay, Malaysia telah dikejutkan dengan satu program yang dinamakan I Want to Touch a Dog yang menjadi begitu kontroversi dan disebabkan cuba provokasi terhadap masyarakat setempat. Terdapat dua asas utama yang perlu difahamkan berkenaan dengan isu program menyentuh anjing. Adalah yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana di antara kalian iaitu apabila anjing menjilatnya adalah dicuci 7 kali dan awannya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil yang jelas wajib mencuci bekas yang dijilat anjing. Para ulama tidak membezakan antara bekas dengan benda lainnya. Kedua, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maksudnya bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya membunuh anjing-anjing kecuali anjing buruan ataupun anjing yang mengawal kambing ataupun binatang ternakan. Hadis riwayat Muslim kurungan 1571. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan menyatakan bahawa yang pertama ada rukhsah iaitu diberi keringanan supaya tidak dibunuh anjing kerana tujuan perburuan dan menjaga kambing, termasuklah anjing menjaga binatang-binatang ternakan. Dan yang kedua, Ashab Al-Syafi'i mengatakan yang ditanggungkan iaitu dimaksudkan perintah harus membunuh itu adalah anjing menggigit iaitu anjing gila. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi melalui kitabnya Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam yang mempunyai ulasan yang baik berkenaan dengan penyuluhan moden tentang pemeliharaan anjing. Secara ringkasnya, beliau menyatakan kita dapat lihat di tempat kita ni ada segolongan manusia yang berkiblatkan ke arah barat, yang menganggapkan bahawa orang-orang barat itu mempunyai tabiat yang lembut. Di samping itu, sifat peri kemanusiaan yang tinggi seringkalinya mempunyai sifat belas kasihan ke atas setiap binatang yang hidup. Lalu mereka menuduh sikap orang Islam yang menyuruh berhati-hati terhadap binatang yang comel ini, jinak dan dipercayai ini.
Maka kepada orang-orang seperti inilah ditujukan makalah ilmiah yang bernilai ini yang ditulis oleh seorang profesor pakar berbangsa Jerman dalam sebuah majalah Jerman. Dalam makalah ini pula telah menunjukkan dengan jelas dalam hal bahayanya memelihara anjing di dalam rumah ataupun mendekatkan diri kepadanya. Katanya sesungguhnya semakin bertambah bilangan manusia yang gemarkan memelihara anjing akhir-akhir ini, menarik perhatian kita untuk mengingatkan pendapat umum tentang bahayanya yang timbul disebabkannya binatang tersebut. Okey, kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan di Wilayah Persekutuan di mana melihat aspek dan nas yang telah dibincangkan oleh ramai ulama sama ada terdahulu ataupun masa kini menyatakan bahawa anjing ni adalah haiwan najis, bahkan najis muhalazah yang tidak memadai basuhan kecuali dengan 7 kali air yang salah satunya dengan air tanah. Budaya masyarakat setempat amat perlu diraikan, lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i di Malaysia yang sudah pun turun-menurun telah diterima pakai dengan baik. Justeru meraikannya adalah hal yang terpenting dalam membina keharmonian dalam pengalaman beragama. Kita kena rujuk bahan yang berautoriti dan para ulama dengan mengelak pendapat yang asing dan juga syaz yang boleh menimbulkannya kekeliruan dalam masyarakat. Amat wajar seseorang itu memahami perbezaan antara taklid ataupun talfiq agar memahami dalam bab tersebut dengan sepenuhnya. Elakkan daripada terpengaruh dengan budaya barat maupun timur yang tidak berpaksikan kepada syariat Islam. Justeru melihat kepada cara kehidupan Muslim yang menepati sunnah Rasul perlu diikuti dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, buatlah kempen-kempen yang meninggalkan syiar dan martabat Islam, terutamanya kefahaman tentang Islam. Sebagai contohnya program Kaedah Sama ataupun Sertu yang sebenarnya kempen ke masjid, kempen membaca Al-Quran, kempen memahami Al-Quran, kempen solat berjemaah dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Badru Hisham. Hari ini saya ingin mengulas tentang 2 isu yang berkaitan dengan tajuk yang kami bincangkan, iaitu Kompilamik, I Want to Touch a Dog. Isu yang pertama saya ingin bincangkan ialah tentang seorang wanita yang memelihara anjing di rumahnya. Isu yang kedua tentang hukum memegang ataupun mengusap kepala anjing di dalam lakonan. Mari kita bergerak kepada isu yang pertama. Isu yang pertama berlaku pada tahun 2017. JAKIM telah mengenal pasti seorang wanita yang bernama Nurhanizah Abdul Rahman. Wanita ini memelihara anjing di dalam rumahnya. JAKIM telah menasihati wanita ini serta meminta wanita ini untuk meninggalkan perbuatannya dan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nampak daripada sini, wanita ini mungkin boleh mempengaruhi orang lain dengan cara seperti tidak menjadi satu kesalahan apabila kita memelihara anjing di dalam rumah tanpa sebarang sebab. Pada dasarnya, Islam tidak memandang keji pada seekor anjing kerana Islam masih menganggap anjing ini sebagai salah satu ciptaan Allah. Apalagi kita mahu memukulnya, membunuhnya atau menyiksanya, itu sangat bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, saya ingin mengupas tentang hukum memegang atau mengusap kepala anjing di dalam lakonan. Dalam isu ini, saya berpendapat bahawa menyentuh anjing atau mengusap kepalanya ialah tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini kerana kita tahu bahawa Islam melarang umatnya untuk memegang anjing. Kerana anjing itu ialah najis muhalazah. Kita semua tahu apabila kita memegang anjing, kita harus menyamakkan diri kita dengan membuat 7 kali bilasan. Salah satu daripadanya ialah air yang bercampur dengan tanah. Apalagi kita sengaja memegangnya hanya untuk sebuah lakonan.
Dengan ini, itu saja daripada saya. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nuraisyah binti Abdul Aziz. Hari ini saya nak memberi kesimpulan tentang program I Want to Touch a Dog. Pertama, program ini telah mendapat pelbagai sambutan yang hangat dari pelbagai kaum, pelbagai agama yang ingin memberi pendapat tentang program ini. Dan dalam situasi begini, kita memerlukan kematangan dan kebijaksanaan pemikiran rakyat untuk berfikir tentang situasi yang akan mendapat pelbagai respon ini. Dan perbezaan itu perlulah dilakukan dengan betul dan hemat tanpa perlu menghina, mencaci dan memaki mana-mana pihak, mana-mana agama, mana-mana sekalipun. Dan walaupun penganjur ini mempunyai niat baik untuk mengadakan program ini, tapi ia haruslah menghormati sensitiviti kaum-kaum yang ada di Malaysia ini, agama-agama yang ada di Malaysia ini, terutama agama Islam yang sangat sensitif dan kita harus menghormatinya. Dan pertama, dari segi kebaikannya adalah sejajar dengan niat penganjur itu ingin mengajar kita umat Islam untuk berinteraksi dengan anjing. Maksud berinteraksi itu bukanlah seperti kita membela, seperti kita memeluk apa semua, tapi bermaksud kalau kita nampak anjing, kita tidak perlu lari ataupun memukul ataupun membaling sesuatu. Soalnya anjing juga takut kepada manusia sebenarnya. Jadi kita harus tahu cara yang betul untuk berinteraksi dengan anjing. Dan yang kedua, ia dapat membantu kaum-kaum bukan Islam dan kaum Islam pengetahuan tentang hukum-hukum anjing. Iaitu kalau bagi kaum bukan Islam, ia dapat membantu mereka memahami dengan lebih dan menghormati agar tidak berlaku sesuatu perkara yang boleh menimbulkan sensitiviti. Seperti ada yang berlaku beberapa tahun lepas, ada 2 orang Cina yang membawa anjing di dalam troli ke dalam pasaraya di Malaysia. Jadi itu telah menimbulkan sensitiviti di kalangan orang Islam. Dan keburukan yang kita harus lihat juga adalah seperti berlakunya perpecahan di antara di antara agama Islam, terutama agama Islam. Soalnya mereka berpendapat bahawa orang-orang ini tidak menghormati sensitiviti orang Islam dan sehingga menuduh bahawa ustaz dan penganjur itu adalah orang yang telah murtad ataupun orang yang menyokong liberalism. Jadi mereka juga harus menitik beratkan soal begitu. Dan keburukannya juga seperti ia seperti menunjukkan yang kita tidak menghormati agama kita sendiri. Sedangkan dalam Islam itu sendiri mengatakan bahawa kita haruslah menghormati anjing walaupun ianya adalah haram, kerana dalam Islam untuk menyayangi semua jenis binatang dan tidak melukainya. Assalamualaikum, terima kasih.